Kemajuan sains dan teknologi khususnya dalam bidang kejuruteraan genetik telah membolehkan manusia untuk menghasilkan pelbagai penemuan khususnya dalam bidang sains. Antara teknologi yang sering diperkatakan ialah teknologi pengklonan. Pengklonan yang dihasilkan sama ada pengklonan tumbuhan, haiwan maupun manusia. Apakah itu klon? Klon ialah sekumpulan sel ataupun organisma yang dihasilkan melalui pembiakan aseksual. Klon ini mempunyai ciri genetik yang sama seperti mana hos organisma yang asal. Klon ini berpotensi untuk diaplikasikan khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Namun, timbul pelbagai persoalan dan isu kerana ciptaan klon seolah-olah melanggar kuasa Tuhan kerana ianya melibatkan ciptaan makhluk ataupun kehidupan. Soalannya, apakah pandangan Islam terhadap teknologi ini? Adakah ianya melanggar prinsip bioetika dan moral yang digariskan di dalam Islam? Jadi, tajuk kita pada hari ini ialah bioetika Islam dalam teknologi pengklonan. Okey, jadi bagaimana sejarah pengklonan ini berlaku? Jadi pada tahun 1885, Hans Adolf melakukan eksperimentasi terhadap landak laut. Jadi dia memisahkan sel landak laut ini kepada dua, dan dua-dua sel ini berjaya untuk menjadi dua individu. Kemudian eksperimentasi ini diteruskan kepada berudu dan juga arnab. Namun eksperimentasi tersebut kurang berjaya kerana eksperimentasi terhadap haiwan yang kompleks lebih sukar. Kemudian pada tahun 1985, Steve Wilson melakukan eksperimentasi pemindahan nukleus. Dia memindahkan nukleus daripada sel gamet kepada satu sel yang kosong. Dan sel yang kosong itu berjaya menjadi seekor biri-biri yang matang. Dan breakthrough yang paling utama dalam sejarah manusia adalah apabila berlakunya penciptaan Dolly. Jadi apa istimewanya Dolly? Kerana pengklonan Dolly ini telah dilaksanakan daripada sel somatik. Sebelum-sebelum ini semua pengklonan dilakukan oleh sel gamet. Jadi ini menunjukkan bahawa pengklonan boleh dilakukan dan diambil daripada mana-mana sel haiwan dewasa dan boleh dijadikan klon yang berjaya. Dan inilah sejarah ringkas bagaimana pengklonan terhadap manusia dan juga haiwan ini berlaku. Selepas penghasilan Dolly, para saintis meneruskan kajian pengklonan terhadap manusia dan haiwan. Pada tahun 2005, seorang saintis Korea bernama Dr. Hwang Woo-soo telah berjaya mengklonkan seekor anjing daripada Afghan Hound dan ianya diberi nama Snappy dengan menggunakan kaedah pemindahan nukleus sel somatik dengan bantuan kejutan elektrik. Mereka telah menggunakan sel telur daripada haiwan penderma kemudian digabungkan dengan sel tisu daripada haiwan penerima. Apabila digabungkan kedua-duanya dengan bantuan elektrik, sel akan bertumbuh seterusnya menjadi embrio. Kemudian embrio akan terus berkembang menjadi seekor anjing. Daripada 1095 embrio yang digunakan, hanya 3 kehamilan saja yang berlaku. Satu janin telah gugur meninggalkan 2 lagi ekor anjing. Seekor anjing telah mati selepas tempoh 3 minggu kelahiran dan seekor lagi iaitu Snappy hidup dalam keadaan sihat dan normal. Untuk yang kedua adalah pengklonan manusia yang bernama Eve. Pada tahun 2002, Bridget Preussler, seorang pengarah syarikat Clonite, mereka telah mengumumkan bahawa mereka berjaya mengklonkan seorang bayi perempuan hasil daripada genetik seorang wanita Amerika yang berumur 31 tahun. Mereka menggunakan DNA wanita tersebut. Makanya bayi klon tersebut mempunyai sifat genetik yang sama dengan ibunya. Antara sebab mengapa ibu itu bersetuju untuk pengklonan adalah kerana pasangannya mandul. Dan yang ketiga adalah pengklonan embrio manusia, di mana pada tahun 2009 Dr. Ray Voss berjaya mengklonkan 14 embrio manusia dan mereka cuba untuk menghasilkan manusia melalui embrio tersebut, namun tiada yang berjaya.
Islam adalah suatu agama yang mana memelihara akan kemaslahatan umatnya, dan kepentingan ini dipelihara berpaksikan kepada maqasid syariah yang 5. Dalam isu teknologi pengklonan, terutama pengklonan manusia, Islam menitik beratkan akan kepentingan ini berdasarkan kepada salah satunya iaitu maqasid untuk menjaga nasab ataupun keturunan. Dalam isu pengklonan manusia, kita lihat ada beberapa implikasi negatif kepada institusi kekeluargaan yang timbul, dan antaranya adalah isu nasab, di mana dalam isu teknologi pengklonan manusia ini mewujudkan suatu situasi di mana seorang lelaki ataupun perempuan tidak memerlukan kepada pasangan untuk mendapatkan anak, dan ini adalah bertentangan dengan fitrah kejadian manusia, yang mana manusia ini diciptakan berpasang-pasangan. Dan apabila kelahiran manusia itu memerlukan tanpa kepada pasangan ataupun kepada ibu ataupun bapa, maka ini akan sekaligus menimbulkan isu daripada sudut syarak, iaitu sudut perwalian, sudut nasab anak, sudut nafkah, sudut harta pusaka, dan semua ini adalah dipandang berat dalam aspek agama Islam. Selain itu, teknologi pengklonan manusia akan melahirkan generasi manusia yang mencipta manusia, dan ini adalah amat bertentangan dengan fitrah kejadian manusia, dan ini akan meletakkan kedudukan manusia itu setaraf dengan haiwan. Antara fatwa yang dikeluarkan berkaitan isu bioteknologi pembiakan manusia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Fatwa tentang hukum pembiakan pengklonan manusia dan perubatan dari sudut syarak, mana dalam fatwa tersebut hukum pengklonan manusia adalah haram. Ini adalah berdasarkan beberapa hujah dari sudut syarak dan juga sudut akidah. Dari sudut akidah, pengklonan manusia dilihat sebagai perbuatan manusia untuk keluar daripada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kelahiran manusia adalah melalui perkahwinan dan bukannya pengklonan. Manakala dari sudut syaraknya timbul beberapa isu berkaitan dengan anak klon dari sudut nasab, perkahwinan dan juga harta pusaka. Pengklonan manusia membuatkan wanita tidak memerlukan kepada seorang lelaki, seorang isteri tidak memerlukan kepada seorang suami untuk melahirkan anak. Manakala dari sudut perkahwinan timbul beberapa isu yang berkaitan dengan anak klon. Sekiranya anak klon tersebut ingin berkahwin, siapakah akan menjadi wali kepada anak klon tersebut sekiranya anak klon tersebut adalah perempuan? Bagaimana pula dengan batas perkahwinan mereka dengan bukan mahramnya? Manakala dari sudut harta pusaka, disebabkan anak klon ini tidak mempunyai hubungan antara keturunannya, maka dia tidak berhak untuk memiliki harta pusaka atau menjadi sebab untuk menerima warisan. Hal ini kerana tidak ada hukum syarak, ukuran syarak yang membolehkan anak klon tersebut untuk menerima harta pusaka. Maka konklusinya, hukum pengklonan manusia adalah haram. Hal ini kerana ini bercanggah dengan akidah, agama dan syarak. Kesimpulannya, teknologi pengklonan telah jelas sama sekali melanggar prinsip bioetika dan moral yang digariskan di dalam Islam. Namun, ianya hanya merujuk kepada pengklonan manusia khususnya. Adapun pengklonan tumbuhan untuk menghasilkan produktiviti makanan yang lebih banyak ataupun penghasilan klon stem cell digunakan untuk tujuan perubatan, hukumnya adalah harus untuk digunakan kerana ianya membuka ruang kepada kita untuk meningkatkan kualiti dan mutu kehidupan manusia.